Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang dihormati Tuan Pengerusi surau kita pada malam ini, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, para jawatankuasa surau, seterusnya pemimpin-pemimpin masyarakat taman sekitar, kemudian para alim ulama, para asatizah, para guru-guru, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya dan Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya, malah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga, yang tidak terhitung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik, hidayah dan inayah. Kita masih lagi diberi peluang untuk hidup di atas muka bumi Allah ini, sehinggalah masuk pada malam ini, malam yang ke-10 Muharram 1445 Hijrah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, apa khabar agaknya pada malam ni? Semua sihat masih ingat lagi ke saya? Alhamdulillah tuan-tuan. Tadi saya baru sampai, ada Tuan Haji tegur, alhamdulillah dia kenal lagi saya. Cuma saya masih lagi belum ingat lah, sebab ialah ramai sangat. Tapi saya yakin tuan-tuan yang muliakan, orang yang soleh, dan insya-Allah akan jadi saksi di akhirat kelak sebahagian daripada orang yang beramal soleh di hadapan bersama-sama kita, insya-Allah. Jadi malam ni saya nak mulakan dulu, terima kasih atas jemputan pihak surau kepada saya untuk datang ke sini sekali lagi, kali yang kedua. Kali yang pertama dahulu ketika kuliah Ramadan, puasa Ramadan hari itu, alhamdulillah. Dan hari ini kali yang kedua saya menjejakkan kaki di sini, dan alhamdulillah untuk kali yang kedua tak ada masalah, terus sampai ke sinilah. Kalau dulu saya pusing-pusing sampai kan. Yang keduanya, saya ucapkan terima kasih juga kepada pengantara kita, iaitu Haji Yusof kita, satu taman dengan saya, jiran saya, sahabat saya, ayahanda saya, guru saya. Dia ni tuan-tuan AJK kat sini, AJK kat surau sana pun dia juga AJK, masya-Allah tabarakallah. Jadi orang yang penting lah. Dan itulah yang kita nak tuan-tuan kan, mudah-mudahan beradanya kita ni disenangi orang, bila kita tiada nanti kita diingati oleh orang. Tuan-tuan mulakan insya-Allah, untuk saya sendirilah yang bercakap ni. Jadi tuan-tuan, malam ni saya kira tuan-tuan pun dah tengok tajuk yang diamanahkan kepada kita untuk dikongsikan dengan tuan-tuan, iaitulah sempena dengan peristiwa awal tahun ini, awal Muharram, cerita pasal hijrah. Maka tajuk yang dipilih ialah hijrah, ibrah dan juga taubat. Hijrah, titik bertindih, ibrah dan taubat. Apa kaitan nanti kita akan ceritalah, sebab kita berada dalam bulan Muharram dan tak dapat lari dari kita nak cerita tentang hijrah. Macam itulah tuan-tuan, memang tiap-tiap tahun, seingat saya bermula sekitar 1980-an, negara kita Malaysia mula adakan siri tiap-tiap tahun sambutan ma'al hijrah. Masa ni saya belum lahir lagi. Di awal 1980-an, negara kita punyalah nak bagi masyarakat Malaysia kita ni faham tentang erti hijrah Nabi SAW. Maka saban tahun, tiap-tiap tahun diadakan perayaan sambutan ma'al hijrah dengan macam-macam temanya, bahkan ada orang kata tokoh ma'al hijrah, dan macam-macam program yang diadakan. Tujuannya apa tuan-tuan? Nak memperingati peristiwa besar
yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada kota Mekah ke kota Melaka. Kota Madinah. Saja nak test. Maknanya semua alert lah cerita malam ni, cerita pasal hijrah yang berlaku saat Nabi SAW pada 13 tahun kenabian Nabi SAW. Masa Nabi nak berubah posisi Nabi di Mekah Al-Mukarramah, nak berhijrah ke tempat yang satu lagi yang namanya Madinah Al-Munawwarah. Cerita ni tuan berlaku 1445 tahun yang lepas. Hari ni kita ulang tiap-tiap tahun nak cerita benda yang sama je. Boleh jadi apa yang saya nak sampaikan malam ni tuan-tuan dah pernah dengar dah, saya yakin. Tuan-tuan dah tahu pun. Sebab apa tiap tahun kita dengar daripada Ustaz A, B, C. Dulu mungkin kita kena pergi ceramah, kena pergi ke masjid surau nak dengar ceramah. Hari ni sambil baring atas katil dengar kuliah. Sambil masak kita dengar YouTube ceramah macam-macam tajuk. Sebab itulah saya kira malam ni saya nak kongsikan benda yang saya yakin tuan-tuan pun dah tahu, pengajaran daripada peristiwa hijrah. Cuma malam ni tuan-tuan saya nak kongsikan daripada satu artikel daripada Syekh Dr. Raghib Ar-Sirjani. Syekh Dr. Raghib Ar-Sirjani seorang ulama Mesir yang masih lagi hidup saat ini, seorang tokoh ulama kontemporari. Dia ada ceritakan satu artikel dia tentang 10 ibrah, 10 pelajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa besar yang berlaku saat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebelum kita masuk tentang ibrah tadi, 10, mungkin saya tak cerita 10 lah sebab kita ada cerita yang kedua tentang taubat. Mungkin saya ambil beberapa daripada 10 ibrah tadi, apa yang lebih utama yang kita boleh kongsikan, mana yang sempat lah. Jadi mungkin saya boleh tanya dulu tuan pengongsi kita malam ni sampai jam berapa kat ni? Sampai Isyak. Sampai pukul 11. Masya-Allah, tabarakallah. Mungkin Isyak kita lebih sikit lah gitu kan. Baik, insya-Allah. Mungkin 4-5 ibrah yang saya nak kongsikan daripada tulisan ulama tadi. Kemudian kita masuk pada topik sikit dah tentang taubat. Apa kaitan dengan hijrah? Sebelum tu tuan-tuan, kita nak ulang lah. Macam biasalah kita nak tengok mukaddimah. Apakah yang dimaksudkan dengan hijrah? Kebetulan tuan-tuan anak saya yang darjah 4 tu, sekolah Jaim tu, saya cek dia punya silibus pelajaran Tauhid dan Sirah dia, cerita tentang hijrah. Cuma hijrah ke Habasyah lah. Jadi kat rumah tiap-tiap malam kita buat test, uji anak kita hafal ke belum kan. Hijrah ke Habasyah ada berapa jenis, berapa orang yang start hijrah yang pertama, yang kedua kan. Siapa sahabat Nabi, dia hafal lah. Dan kita buat lagi, kita buat short form. 10 orang sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah, ada 10 orang. Mu'azza dengan Usas, AAASS. So secara mudah nak ingat lah tu yang kebetulan cerita pasal hijrah yang saya ingat anak saya lah. Baik, hijrah ni apa tuan-tuan? Kalau tengok dalam kamus bahasa Arab, berasal daripada perkataan ha bulat, ha jim ra, hajara. Daripada perkataan hajara ini tuan-tuan ada 4 maksud dari segi bahasa. Tuan-tuan dari segi bahasa orang Arab dia guna hijrah ni ada 4 maksud. Yang pertama kata ulama at-tarku. Hijrah bermakna at-tarku. Apa maksud at-tarku? Meninggalkan. Kalau seorang posisinya di tempat A, dia tinggal A, dia pergi tempat yang B, kita panggil hijrah. At-tarku, meninggalkan. Yang kedua kata ulama, al-hijrah juga al-irad, berpaling. Asalnya dia tengok orang sini, tak nak tengoklah, dia tengok orang belakang. Itu juga dipanggil hijrah dalam bahasa Arab, al-irad. Yang ketiga, memutus, al-qat'u. Yang keempatnya, al-man'u, menahan. Dan yang paling utama daripada 4 ini tuan-tuan, yang paling ulama gunakan biasanya apa? Al-hijrah, ia at-tarku. Hijrah ialah meninggalkan. Daripada tempat A ke tempat B. Daripada situasi A ke situasi B, kita panggil hijrah dari segi bahasa. Tak kisahlah daripada orang baik ke jadi orang jahat jadi orang baik, semuanya hijrah dari segi bahasa. Berpindah daripada tempat orang yang tak bagus ke tempat yang bagus. Berpindah dari tempat yang bagus ke tempat yang tak bagus. Asal hijrah dalam bahasa Arabnya berpindah. Ataupun kita katakan meninggalkan. Cuma yang kita nak bincangkan pada malam ni tuan-tuan, hijrah dari segi istilah. Bukan dari segi orang kata lurah, tapi dari segi istilah. Kata ulama tuan-tuan, hijrah dari segi istilah pula ada 2. Sebab setiap ulama dia ada definisi masing-masing. Saya ambil 2 kesimpulan. Hijrah yang pertama yang kita nak bincangkan malam ini, kata ulama, hijrah yang umum, makna yang umum, iaitu meninggalkan negara kafir, berpindah ke negara orang Islam. Berpindah daripada sebuah negara yang mensyirikkan Allah,
pergi kepada negara yang beriman pada Allah. Itu takrif umum hijrah dari segi istilah. Adapun yang kedua, takrif yang lebih khusus, hijrah ialah penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah bersama sahabat Nabi. So malam ni tuan-tuan kita bincangkan yang takrif istilah yang kedua ni. Boleh tuan-tuan dapat faham yang pertama ni dari segi apa ni maksud hijrah? Yang kedua tuan-tuan, hijrah ni ada berapa jenis? Kita masuk tajuk yang kedua, ada berapa jenis hijrah yang Nabi anjurkan pada kita? Berdasarkan hijrah Nabi SAW tuan-tuan, hijrah ni sekurang-kurang ada dua. Adik-adik sekalian hijrah ni sekurang-kurang ada dua. Yang pertama kita sebut sebagai hijrah makani. Hijrah untuk makan-makan. Betul ke? Tidaklah. Hijrah makani dalam bahasa Arab maksudnya apa? Hijrah tempat. Hijrah posisi, fizikal, daripada A ke B, daripada orang kata Kelantan ke Melaka, daripada utara ke Kedah contohnya. Pindah tempat kita panggil hijrah makani. Tuan-tuan, saya yakin dekat kampung kita ni, taman apa nama ni? Taman Lesung, Lesung tempat saya Lesung Batu Emas tempat saya ni, Falah, Surah Al-Falah, Pulau Sebang. Baik, saya yakin depan saya ni ada orang yang luar daripada Pulau Sebang, betul tak? Tuan-tuan, yang luar daripada Pulau Sebang yang menetap di sini, tuan-tuan dipanggil muhajir, orang yang berhijrah. Dalam Islam, apakah dituntut berhijrah tempat? Juga dituntut sekiranya ada kebaikan. Kenapa berpindah ni? Sebab saya kira kalau duduk kat kampung ni saya tak jadi orang baik, tuan-tuan. Maka dia berpindah. Hijrah ini hijrah yang syar'i. Ataupun contoh kat UiTM, tuan-tuan, saya mengajar kat UiTM, pelajar mengadu pada kita, Ustaz, saya belajar sini, saya terkejut tengok budaya yang saya rasa tak pernah berlaku selama ni. Saya sekolah dulu surah agama, Ustaz, saya hafal 30 juzuk, saya tak boleh belajar sini, Ustaz. Saya kata, adik, cuba cari kawan-kawan yang mungkin satu bidang dengan awak lah. Cari roommate yang baik. Tuan-tuan, dicari roommate yang baik, pindah pada blok yang mungkin okey sikit, tak jadi juga. Saya tak boleh jaga hafalan saya sebab ialah kami dipaksa kadang pergi konsert, kadang menyanyi, kadang macam-macam maksiat. Saya tak boleh, Ustaz. Maka ada Ustaz ni cadangkan, dek, awak cubalah pindah tempat lain. Kalau awak rasa keberadaan awak kat sini tak boleh nak jaga agama awak, hijrahlah tempat yang lain. Maka saya difahamkan dia berpindah ke UiTM di sebelah utara lah. Dan saya dengar sebab kat sana pun ada kawan-kawan dia yang juga daripada madrasah yang sama, so bila ada kawan dia mudah sikit. Tuan-tuan, itu juga hijrah. Dan saya nak kongsikan juga, saya pernah cerita dengan Tuan Haji itu kan, saya pernah sekolah kat satu pondok ni, tak nak sebut kat mana, saya pondok sekolah kat sini. Dan tuan-tuan dimuliakan, ramainya pelajar-pelajar yang berpindah kat sekolah ini, tuan-tuan, ialah daripada latar belakang pelajar-pelajar yang bermasalah kan. Kenapa hantar sini? Mak ayah tu kata sebab anak ni ada kes juvana, kalau terus kat tempat dia tak boleh. Yang ni pula ni suka gaduh, tuan. Yang ni pula minum arak, yang ni pula berjudi, yang ni pula kalau kat kampung yang merempit lah. Jadi dihantar ke pondok tersebut lah. Jadi kita lihat bagaimana ada ikhtiar dari kalangan ibu bapa yang faham bahawa hijrah juga kadang-kadang perlu perpindahan tempat. Cuma malam ni kita bukan nak cerita yang tempat, kita nak cerita yang kedua. Jenis hijrah yang kedua, iaitu hijrah ma'ani. Tadi hijrah makan ni, hijrah tempat. Berubah tempat kita pindah duduk kan. Yang kita nak bincang yang kedua ni, hijrah ma'ani, hijrah spiritual. Hijrah, orang kata dalaman. Hijrah, orang kata rohani. Daripada dulu mungkin orang yang jahat, orang yang bengis, orang yang kasar, hari ni berubah pada orang yang lembut. Kalau dulu orang yang jenis maki hamun, pantang sikit, mungkin hamun terus. Kan? Hawa. Ustaz, Hawa ni bukan maki saya tanya orang Melaka, Ustaz, Hawa ni orang Melaka tak pandang, tak kata maki hamun ke? Hawa ni benda yang lembut sebenarnya. Wallahualam, saya tak pasti. Satu lagi apa istilah Melaka ni? Lago. Lahabau. Dua ni memang saya mula tentang Melaka. Ustaz dia mencarut ni. Rupanya memang sini Ustaz kita biasalah sebab dia macam tapak sangat sampai disebut lahabau lah kau. Jom solat lahabau. Ajak solat lahabau. Kan? Maknanya tengok tempat jugalah. So daripada orang yang suka mungkin hamun, mungkin bahasa-bahasa yang kesat pada bahasa yang indah. Orang yang suka buang sampah. Kat masjid buang sampah, kat surau buang sampah. Dalam kereta buang kulit durian. Bukan nak bagi orang. Dia buang kulit campak kau tingkap. Tuan-tuan, saya pernah solat Jumaat kat satu masjid. Tak sebutlah, kat Lorajah juga. Nak kata sampai
penting sangat, nak kata isunya berat sangat, sampai imam sebelum start khutbah dia kata apa? Hadirin sekalian, sebelum kita mulakan khutbah, kita nak minta semua jemaah di kampung ini tolong jaga kebersihan. Buanglah sampah dalam tong sampah. Tolong, saya nampak ada yang tak nak buka penutup. Berat sangat tangan nak buka, dia buang kat luar tu. Tuan-tuan, imam yang sangat cakna pada masyarakat. Dia sebut sebelum khutbah Jumaat, dah dilaungkan apa ni? Apa tu? Azan. Dia kata sebelum kita mulakan khutbah, saya nak menyuruh pada semua anak qaryah kampung kita ni, tolong jaga kebersihan. Bahkan ada masalah denggi dikabarkan ada anak qaryah kita. Tuan-tuan yang muliakan, daripada sikap orang yang suka buang sampah, bila datang hijrah Nabi SAW, dia berubah pada jaga simpan sampah tu. Sampai waktunya barulah dia buang. Itulah saya cuba train pada anak saya. Simpan dalam poket dulu, sampai dalam beg sekolah dulu, barulah ada tong sampah baru dia buang. Itu cara kita lah. Dan macam-macam lagi lah. Hijrah daripada benda yang buruk pada benda yang baik. Kalau dulu solat subuh jam 9 pagi je, paling awal pun 8.45 lah subuh dia. Tuan-tuan, masuk 1 Muharram, tiap-tiap tahun dia berubah jadi yang lebih baik. Dia azam, mudah-mudahan tahun yang baru ini tidak pernah lebih daripada waktu syuruk. Subuh on time. Itu maksud hijrah yang sebenar. Bukan sekadar dengar ceramah hijrah Nabi. Ada kesan pada diri dia. Ini saya kira tuan-tuan, kali yang keberapa kita dengar tentang hijrah, apakah kita cek, kalau kita nak cek saya sendiri yang bercakap ni, apakah banyak perubahan? Masya Allah, tabarakallah, kita muhasabah sendirilah. Dahsyat? Belum kan? Okey. Ini belum, ni baru mukadimah. Apa lagi tuan? Okey, baik. Yang kedua tadi, mana hijrah maknawi. Saya yang bercakap ini, terutamanya kita semua buat, bagi seorang ayah, pasti ada hijrah bagi seorang ayah. Seorang ibu, pasti ada hijrah bagi posisi seorang ibu. Seorang suami, isteri pun sama. Macam mana dia nak hijrah dari sudut status dia sebagai seorang suami, status dia sebagai seorang isteri. Seorang yang anak, yang masih ada mak dan ayah, walaupun sudah uzur, masih ada lagi mereka di kampung, apa yang boleh dihijrah? Mudah-mudahan dikatakan sebagai anak yang soleh, memberkati pada mak ayah dia. Mungkin hari ni dia mungkin call tiap hari ke, mungkin dia kirim RM10. Contohlah, bagi seorang rakyat, apa yang dia boleh buat dalam hijrah? Bagi seorang pemimpin, bagi seorang majikan, bagi seorang pekerja, bagi seorang ahli qaryah kampung, bagi seorang AJK masjid surau, apa yang boleh dihijrah bagi menyampai lebih, berubah kepada yang lebih baik? Ini masing-masing boleh checklist. Boleh tuan ni, itu mukadimah tentang hijrah. Saya nak masuk terus pada ibrah, sebab panjang lagi ni sebenarnya. Apakah ibrah yang boleh kita ambil daripada hijrah Nabi SAW? Maka saya katakan tadi, saya nak petik daripada karangan Syekh Dr. Raghib As-Sirjani, ulama Mesir, digariskan 10. Cuma saya mungkin ambil 4-5 sebab dia panjang. Yang pertama tuan-tuan, ibrah yang pertama, pengajaran yang pertama, hijrah Nabi SAW, yang makan masa 10 hari. Ada yang kata 15 hari, ada yang kata 20 hari, ada yang kata 25 hari. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, agak-agak kalau kita naik kereta daripada bumi Mekah ke bumi Madinah, berapa jam perjalanan lah tuan-tuan pernah sana kan? Berapa jam agaknya? Naik bas 6 jam gitulah lebih kurang. Sebab kalau tengok kilometer pun 400 lebih, hampir ke 500 kilometer kan. So kalau tengok naik bas mungkin dalam 6 jam. Tuan-tuan yang muliakan, zaman Nabi, masa Nabi hijrah tu, Nabi naik apa? Nabi naik unta. Kan, Nabi naik unta ke Tesla? Tesla hari ni kan, Nabi naik unta. Abu Bakar sediakan 2 ekor unta dan Nabi naik salah satunya. Berapa tempoh perjalanan Nabi ke Madinah tuan-tuan? Kalau kita hari ni mungkin 6 jam. Zaman Nabi dulu, Nabi hijrah ketika itu makan masa sekurang-kurang 10 hari, kata ulama yang pertama. Sebanyak-banyak 25 hari. Syekh Sa'ad Ramadan Al-Buti, dia dalam kitab Fiqh As-Siyasah, Fiqh As-Sirah, dia kata apa? Hijrah Nabi makan masa 10 hari. Mekah ke Madinah, oleh kerana Nabi ambil jalan yang paling jauh, jalan yang tak pernah orang lalu, maka 10 hari. Ulama yang lain, Syekh Safiyur Rahman dalam kitabnya Al-Maktum, Ar-Rafi'ul Maktum, katanya 15 hari. Tuan-tuan dimulakan, sepanjang 15 hari ada cerita, ada ibrah yang boleh kita ambil. Tapi nak cerita tuan-tuan, tak cukup masa. Jadi kita ambil kesimpulan. Yang pertama tuan-tuan, ulama dah kumpulkan. Yang pertama yang boleh saya dan tuan kita semua ambil ialah melaksanakan asbab. Poin pengajaran yang pertama yang boleh kita belajar daripada peristiwa hijrah Nabi ialah melaksanakan asbab.
Tuan-tuan tahu masuk asbab? Nak kenyang kena makan. Nak kaya kena usahalah, kena kerja, kena jual sebagainya. Tuan-tuan, itu panggil asbab. Nak sembuh kena rawat, kena ikhtiar, itu panggil asbab. Nabi nak berjaya dalam hijrah Nabi. Ketika mana orang musyrikin Mekah berpadu, bersatu nak kejar Nabi. Nabi susun point, susun strategi macam mana Nabi nak hijrah dalam keadaan orang semua nak cari Nabi. Sebab itulah kita kata Nabi melaksanakan asbab. Diceritakan bagaimana tuan-tuan, Nabi pada saat Nabi dapat wahyu daripada Allah, malaikat Jibril turun, wahai Nabi hijrah ke Madinah. Maka Nabi pada tengah hari itu juga Nabi pergi rumah siapa tuan? Siapa yang Nabi pergi mula-mula? Nabi bila dapat wahyu, Nabi kena hijrah, Nabi pergi rumah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya-Allah tabarakallah adik kita. Nabi pergi rumah Abu Bakar, masa tu tengah hari. Sampailah dalam satu riwayat Abu Bakar kata apa? Nabi tak pernah datang tengah hari melainkan hal yang penting. Maka saat itu Nabi datang tengah hari menceritakan tentang perintah hijrah ke Madinah sebab orang musyrikin Mekah nak bunuh Nabi, nak tangkap Nabi. Maka Nabi susun strategi. Sebab itulah kita kata melaksanakan asbab. Nabi boleh tak, ya Allah, saya nak hijrah ke Madinah, tolonglah sekelip mata sampai ke Madinah. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Macam peristiwa Isra' dan Mi'raj, satu malam naik ke langit daripada masjid ke masjid, sangat jauh. Tapi satu malam Nabi dapat pergi. Boleh tak Nabi kata, ya Allah, saya nak pergi ke Madinah macam Isra' dan Mi'raj dululah. Boleh tak tuan-tuan? Boleh sangat. Nabi angkat tangan, makbul doa Nabi. Tapi tidak, Nabi nak tunjukkan pada sahabat, kena ada ikhtiar, kena ada usaha, kena ada jalan. Dan Nabi tunjukkan pada sahabat, Nabi pergi rumah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita nak pergi ni. Dan ketika ni, yang pertama tuan, Nabi buat secara rahsia. Kalau Nabi cerita secara umum boleh je sebenarnya kan. Ya Allah, saya cerita umum tapi nanti engkau bantu saya. Allah, tapi tak. Nabi buat rahsia, hanya Abu Bakar saja yang tahu dan keluarga Abu Bakar saja yang tahu. Maka dia pergi tengah hari, apa yang berlaku tuan? Abu Bakar menangis. Kenapa dia menangis tuan? Nabi kata, Abu Bakar, ikut saya pergi hijrah. Kenapa menangis Abu Bakar? Katanya Aisyah, tak pernah ayah saya menangis sebegini. Sebab apa? Sebab sangat terharu Nabi melantik dia sebagai peneman dalam hijrah ke Madinah. Abu Bakar sangat seronok. Kalau mungkin sahabat-sahabat lain, ikut pergi Madinah ke Rasulullah? Takutlah orang kafir nak bunuh kita tu. Nanti dia panah dari jauh kan. Tapi Abu Bakar menangis tuan-tuan. Nabi pilih dia jadi peneman dalam hijrah. Menangis sungguh-sungguh. Terima kasih wahai Rasulullah sebab pilih saya. Terus dirancang dengan anak beranak tuan-tuan. Dia kata Asma buat begini, Abdullah buat macam ni, anak dia sendiri kan. Kemudian macam mana dia siapkan 2 ekor unta untuk pergi hijrah, kemudian malamnya barulah bergerak. Macam mana tuan-tuan Nabi melaksanakan asbab. Nak berjaya daripada orang kafir Quraisy, kena ada ikhtiar, sorok kan. Sebab itulah kita tengok dalam hijrah yang pertama, Nabi sorok dekat gua apa tuan? Gua Sur. Bagus, awak jawab balik. Dia jampat pandainya. Saya tanya pelajar ATM, dia kata gua Hira ada, gua Niyah ada. Tapi pelajar kita jampat, Masya Allah. Nabi sorok kat gua Sur. Kan, macam mana kita ingat sorok. Saya cerita pada pelajar kita kan. Macam mana nak ingat gua sorok. Kan, satu gua apa? Yang Nabi dapat wahyu tu? Iqra kan. Nabi gua Hira. Hira, Iqra. Mudah nak ingat. So pelajar pun tak keliru dah. Gua Hira dengan gua Sur. Gua Sur dapat Nabi suruk. Dengan siapa Nabi suruk? Dengan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, baginda Nabi suruk 3 hari, 3 malam dalam hadis yang sahih. Sebab apa Nabi suruk ni? Nabi sungguh-sungguh, Nabi takut orang dapat tangkap, dapat tangkap Abu Bakar dan bunuh. Maka Nabi ikhtiar suruk. Nabi boleh tak tunjukkan? Boleh je, ya Allah, saya tunjukkanlah. Dengan mujizatmu, ya Allah, tolong bantu saya. Boleh je. Tapi tak, Nabi tunjuk. Sampai Abu Bakar sangat risau. Ini tuan-tuan, Nabi planning daripada awal lagi. Dan Nabi nak ikut jalan mana kan? Ada masa Nabi pergi ke arah barat, kadang arah selatan, kadang ikut jalan pantai, kadang ikut jalan highway. Nabi ikut jalan tu. Sebab tu makan masa lebih daripada beberapa hari. Dan macam-macam lagi saya dapat cerita malam ni. Cuma nak kitanya Nabi melaksanakan asbab. Kita hari ni tuan, pelajar-pelajar, saya cerita pada pelajar UTM. Kebetulan hari ni tuan-tuan pelajar UTM sedang menghadapi final exam. Pelajar-pelajar sekalian, awak semua nak berjaya tak? Nak Ustaz. Maka antara yang kamu kena buat ialah ikhtiar, belajar sungguh-sungguh. Bila disebut belajar sungguh-sungguh ni bukan belajar sekadar syarat je. Cari guru, cari pensyarah, call dia, buat Google Meet dengan cikgu kita, dengan pensyarah kita, buat study week, study group dan sebagainya. Sebab apa? Nak berjaya dalam pelajaran. Ambil asbab itu.
Orang yang nak sembuh, Ustaz, saya dengar penyakit ni macam mustahil sembuh lah Ustaz. Tuan-tuan dia boleh ikhtiar dulu. Laksanakan asbab. Pernah dengar tak penyakit yang pelik-pelik Allah sembuhkan juga? Tuan-tuan dia boleh, mungkin saya boleh cerita pengalaman saya sendiri dalam keluarga saya. Mak saya pernah kena Allah uji dengan musibah kanser payudara. Masa mula-mula dengar mak saya menangis, kita semua menangis lah. Sebab doktor siap pesan lagi, ramai yang Allah uji dengan Allah jemput nyawa kan. Jadi mak kita nangis. Tapi apa yang mak pesan, saya ingat lagi awal-awal masa mak dihantar ke hospital tu, semua anak mak jangan risau. Yakinlah pada Allah, kita usaha doa pada Allah, Allah akan sembuhkan. Sebab yang memberi mak penyakit ni, yang akan sembuhkan mak ini bukan penyakit, bukan virus, bukan doktor pakar, bukan hospital, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Mak pesan macam tu. Alhamdulillah. Sampai hari ni mak saya tuan-tuan dipanjangkan umur. Ada kawan-kawan kita, kawan mak saya yang kata sampai merawat kat luar negara, Allah panggil juga. Yang merawat beribu ringgit, tapi Allah jemput juga dia. Tapi mak saya Alhamdulillah, itu yang kita penting. Kita katakan melaksanakan asbab usaha lah, hijrah, rawat dengan tradisional, dengan rawatan moden sebagainya untuk ikhtiar sembuh. Itu asbab. Boleh tuan ni yang pertama. Yang kedua, ibrah yang boleh kita ambil hijrah Nabi, bersandar sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita tengoklah masa kisah Nabi dan Abu Bakar kat kaki gua, kat gua Sur tu, macam mana kata Abu Bakar, dia nampak kaki pegawai Abu Jahal. Nampak pegawai kafir Quraisy berjalan depan pintu gua. Tapi Nabi tenangkan Abu Bakar. Nabi kata Allah bersama kita. Sifat kebergantungan Allah pada Allah, Nabi ni sangat hebat tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut, terus masuk syurga siapa yang ada sifat tawakal yang hebat pada Allah. Yadkhulul jannah qaumun, akan masuk syurga satu kaum yang hati dia, kata Nabi, afidatut tayr, macam hati burung. Burung tuan-tuan, ulama cerita, nak kata hebatnya tawakal burung, dia keluar daripada sarang, balik dalam keadaan ada makanan. Dia keluar tuan-tuan, dia tak tahu nak gimana ni, dia terbang, dia ikut angin, kadang ni pokok ni, kadang sarang ni. Cari je, tapi yakin pada Allah burung tuan. Kata Nabi, balik dengan makanan pada mulut. Dia tidaklah lepak dekat sarang burung, mana makanan ni, datang-datang ke. Tawakallah pada Allah. Tapi tak ikhtiar, burung tuan-tuan, dia keluar. Sebab tu kata Nabi, barat siapa yang ada sifat macam burung, tawakal sungguh-sungguh pada Allah, lepas buat dia tawakal pada Allah, nescaya Allah jamin syurga bagi dia. Bukan kata kejayaan kat dunia je dapat, syurga terus. Ya dakhulul jannah. Sebab tuan-tuan, Nabi pesan pada Abu Bakar. Sama juga waktu Abu Bakar masa kita tengok masa Nabi SAW dalam satu peristiwa adegan hijrah Nabi dan Abu Bakar masa tu tengah dikejar oleh seorang sahabat yang namanya Suraqah bin Malik. Masih ingat nama Suraqah bin Malik? Masa ni dia belum Islam. Bila dengar tawaran siapa yang dapat tangkap Nabi, dead or alive, hidup ke mati ke, dapat ganjaran 100 ekor unta. Maka Suraqah salah seorang pemuda yang sangat mengidamkan 100 ekor unta ni. Dan kebetulan Suraqah ni tuan-tuan pandai main kuda, penunggang kuda yang sangat hebat. Maka dia pun kejar Nabi tuan dalam satu peristiwa, dia tengah kejar dan dia jumpa Nabi tuan-tuan. Apa yang berlaku tuan-tuan? Abu Bakar dia tengok, ya Rasulullah, ada lembaga kejar kita ni, ada seorang kejar kita ni ya Rasulullah. Nabi tuan-tuan, Nabi tak toleh tak ke belakang. Dalam hadis, beberapa hadis, bahkan semua hadis dalam kes ini, Nabi tak toleh belakang. Nabi dengan tenang naik unta, Nabi terus mara ke tempat Madinah tadi, laluan ke Madinah, Nabi tengok depan, Nabi tak toleh belakang sambil Nabi baca Al-Quran. Tapi Abu Bakar tu ada tengok, ya Rasulullah, dia makin dekat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dia makin dekat ya Rasulullah. Sangat gusarnya sahabat Nabi dekat, sebab Nabi bukan sebab dia. Dia risau Nabi ni, dia panah daripada jauh. Suraqah tuan-tuan, dia kejar Nabi sampai satu tempat, dia terjatuh kan, kuda dia tersadung, tersadung. Maka tuan-tuan, ketika ini dia fikir, apa dah jadi ni? Aku sebagai penunggang kuda yang hebat, tiba-tiba jatuh. Dia macam pelik. Tapi dia angkat balik, dia kejar lagi Nabi SAW dalam jarak-jarak. Kalau anak panah memang kena pada Nabi, tiba-tiba nak panah, jatuh lagi kali yang kedua. Pelik kali yang kedua. Dia kata tak pernah dalam sejarah hidup dia jatuh sebab dia pengguna kuda yang hebat. Tuan-tuan, dia naik balik tuan kuda, dia kejar lagi Nabi, makin hampir jarak dengan Nabi. Dalam satu riwayat, dia dengar bacaan Nabi di atas kuda, atas unta. Makna dekat sangatlah. Dan dia nak panah Nabi tuan, jatuh kuda tu kali yang ketiga. Bila jatuh kali yang ketiga, apa yang berlaku tuan-tuan? Suraqah bin Malik, dia kata ini bukan
main-main. Dia kata apa? Dia kata, "Ya Rasulullah, aman. Ya Rasulullah, aman." Maknanya, dia panggil jerit, "Ya Rasulullah, aman." Maknanya, aku tak nak bunuh kamu dah. Sebab dia nampak satu keajaiban yang berlaku, seolah-olah ada pendinding dia dengan Rasulullah. Maka Nabi pun berhenti. Bila disebut aman, Nabi berhenti daripada kuda Nabi, daripada unta Nabi. Nabi turun, Nabi jumpa Suraqah bin Malik. Dan dipendekkan cerita tuan, Suraqah bin Malik, dia ketika itu dia berserah pada Nabi SAW, dia tak jadi nak tangkap Nabi, dan dia balik tuan ke Mekah balik, dan dipendekkan cerita dia masuk Islam lah, Suraqah bin Malik. Nak ceritanya bagaimana Nabi sangat tawakal pada Allah, insya-Allah selamatlah, jangan risau Abu Bakar. Kan itu penting, ada sahabat-sahabat yang selalu watawasau bisabr, yang suruh pesan kesabaran, tenang anak muda kan. Penting ada sahabat macam tu. Bukan sahabat yang batu api, bukan sahabat yang kita pun tadi makin resah. Kan? Kita dengar, habislah kita ni, lembu kita habis. Kan? Habislah durian musangking, kita ambil ni, kita mahal ni. Kan? Ada sahabat yang tenang, tak rasa, ilah Allah sama kita tuan. Contohlah, ada sahabat yang menenangkan, itu penting. Dalam peristiwa hijrah Nabi, yang kedua tuan. Yang pertama, melaksanakan asbab. Yang kedua, bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh-sungguh perumpamaan Nabi bagi analogi macam seekor burung. Jadilah macam seekor burung, macam tu. Yang ketiga tuan-tuan, apa ibrah yang boleh kita ambil? Pengajaran yang boleh kita ambil di hijrah Nabi SAW. Dakwah pada setiap tempat dan masa. Dakwah pada setiap tempat dan masa. Baik, sebelum kita masuk poin ini, apa tu dakwah? Dakwah itu menyeru kebaikan, ajak kebaikan, beritahu kebaikan, kan? Tak kisahlah sama ada dengan lisan, sama ada dengan tulisan, sama ada dengan isyarat, sama ada dengan penampilan, sama ada dengan apa-apa saja. Verbal and non-verbal. Ajak kebaikan, itu adalah dakwah. Tuan-tuan dimulakan dalam hijrah Nabi ni tuan-tuan. Saat getir tengah lari daripada kejaran orang kafir Quraisy, Nabi sempat tak berdakwah? Sempat. Nabi kan masuk kampung ni, daerah ni kan Nabi jumpa macam-macam orang tuan-tuan. Hari yang pertama, hari kedua, ketiga, Nabi jumpa macam-macam orang kampung. Sampai satu peristiwa Nabi jumpa satu makcik ni, Masya Allah Tabarakallah. Sebab Nabi terputus makanan kan. Sebab Nabi kan lalu tempat yang tak pernah orang lalu. Di tengah padang pasir tuan-tuan, tanyalah orang Arab. Kalau tak ada bekalan makanan, tak ada bekalan minuman, dalam kepala ni, matilah. Ni zaman dululah, zaman ni mungkin dah ada macam-macam. Dulu tanah yang sangat gersang, kalau hilang makanan habis. Maka saat Nabi tengah hijrah, Nabi singgah satu rumah yang kosong, kemah lah tuan-tuan kan. Ada seorang makcik ni. Nabi singgah, Nabi ingat nak cari makanan, rupanya dia pun tak ada makanan. Yang dia ada seekor anak kambing yang dah uzur lah. Bukan anak kambing, seekor kambing yang uzur dan tak ada keluar susu. Nabi tuan dengan rahmah Nabi, dengan bahasa Nabi yang sangat lembut. Perempuan ni tuan-tuan, asalnya tak kenal Nabi. Siapa lelaki ni? Kan? Asalnya tak kenal dengan Nabi ni. Maka dia kata, masuk makanlah. Cuma saya tak ada makanan, yang ada kambing yang dah pun tak ada susu. Maka dengan mukjizat Nabi tuan-tuan, Nabi buat macam mana, akhirnya keluar susu tuan-tuan. Lepas tu dipendekkan cerita, Nabi balik. Suami pada makcik ni balik rumah. Dia kata, ada orang datang ke rumah tadi? Ya. Bang, tadi ada orang datang bang. Tadi orang ni, bang, dia sangat mukanya sangat, Masya Allah, sangat bersinar-sinar. Orangnya sangat ramah. Percakapannya sangat indah. Kalau dia cakap umpama keluar mutiara. Kan macam-macam ada cerita pasal Nabi SAW. Akhirnya, lelaki tu tadi tu kata apa? Dia kata, kalaulah aku ada saat tadi, nasai aku benarkan dia adalah Muhammad Rasulullah. Aku isytihar Islam saat itu juga. Sebab apa? Sebab dia tahu karakter Nabi ni orang yang sangat hebat. Tuan-tuan, Nabi hijrah dengan penampilan. Sebab tu dah saya pesan pada pelajar-pelajar, anda semua pelajar UiTM, tak perlu pun berceramah kan. Tak perlu kata Islam, tak perlu. Cukup tunjukkan penampilan yang baik. Kalau ada jiran yang non-Muslim, good morning sir. Kalau ada yang kawan-kawan yang bukan Islam, tunjukkan watak yang baik. Itu juga adalah dakwah. Kat taman kita pun ada yang non-Muslim kan. Tunjukkan akhlak yang baik. Itu juga dakwah. Bahkan mungkin saya pernah sebut dulu, ramainya orang Islam dekat Rusia, Amerika, dekat England, ramai yang peluk Islam bukan sebab baca tuan. Bukan sebab baca Quran, dengar ceramah, tak. Mereka takkan dengar ceramah pun. Sebab apa? Sebab tertarik dengan keindahan akhlak jiran yang Muslim. Kalau selama ni dia dengar Islam teroris, Islam agama penggana, Islam ni agama ini menindas wanita Islam. Tapi bila duduk sebenar-benar dengan orang Islam, Masya Allah, walaupun berjanggut tebal, good morning, Mr. John, apa khabar Mr. John? Anak saya, contohlah, bahasa yang sangat ramah tentu. Akhirnya,
peluk agama Islam. Sebab tertarik dengan keindahan orang kata akhlak orang Islam. Sebab tu hari ni tuan, saya yang bercakap ni terutamanya cuba tunjukkan akhlak yang baik. Mudah-mudahan ada orang kagum dengan Islam sebab penarikan kita, gaya kita tadi, kita dapat saham dia masuk Islam nantilah. Baik, itu dakwah bagi setiap tempat dan masa. Nabi sepanjang Nabi hijrah pun ada dakwah. Kemudian yang keempat tuan-tuan, yang keempat ibrah yang boleh kita ambil ialah keprihatinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan urusan penemanan. As-suhbah, pentingnya as-suhbah dalam kehidupan. Apa tu as-suhbah? Penemanan sahabat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi dalam semua peristiwa besar, Nabi akan bersama sahabat Nabi. Hatta Nabi hijrah ke Taif pun ada seorang sahabat Nabi yang bersama Nabi, Zaid bin Harisah. Masa Nabi damaikan kumpulan-kumpulan yang bergaduh bersama dengan sahabat Nabi. Masa Nabi di Mekah, hijrah di Madinah, Nabi akan bersama sahabat. Hari ini tuan-tuan, ada tak kita yang jadi seorang-seorang? Nafsi-nafsi. Tak nak bergaul dengan orang, cukuplah pergi masjid, solat, Allah Akbar, lepas doa, lepas imam beri salam, balik tu. Contohlah, bukan kat sifat lain lah tuan. Dia tak nak bergaul dengan orang. Kalau mesyuarat, dia tak nak datang. Kalau kita ada perbincangan nak memajukan taman kita, Alhamdulillah. Seperti mana yang saya pernah sebut, yang dulu kali pertama saya kagum dengan jemaah surau kita ni, ramai orang. Ada anak muda, ada budak-budak ni, satu indikator surau ni, taman ni, orang taman yang sangat hebat, sangat bagus. Jadi macam mana tuan, kena ada penemanan, kena ada ramai kawan-kawan yang support untuk dalam menjayakan satu-satu misi. Sama jugalah sini tuan dalam kita punya urusan pelajaran ke dan sebagainya. Baik, kita nak bagi yang kelima lah, yang terakhir. Apa yang boleh kita ambil daripada ibrah Nabi SAW, hijrah Nabi, ialah kecintaan As-Siddiq kepada Rasulullah. Cintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Baik, buktinya tuan-tuan, yang terlibat Isyak dah. Berapa minit lagi? Belum lagi Baik, saya nak cuba habiskan sahabat taubat. Baik, tuan-tuan dimulakan. Saya nak ringkaskan lagi. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq Allahu anhu tuan-tuan, dia bukan sekadar dia seorang yang ikut sertai Nabi hijrah. Dia libatkan ahli keluarga sekali. Siapa antaranya? Asma binti Abu Bakar. Apa fungsi, apa ni tugas dia tuan-tuan, Asma ni? Apa tuan? Bawa makanan. InsyaAllah bagus. Ayah ada, ayah sini ayah. Kaya, ada urusan lah. Tuan-tuan, Asma tuan-tuan, bawa makanan ni. Seorang lagi anak Nabi yang namanya Abdullah bin Abu Bakar, yang Abdullah bin Abu Bakar. Tugas dia ni, jadi spy, tengok okey, tempat ni okey Rasulullah, tempat ni okey, dia ulah alik. Anak beranak Abu Bakar tuan-tuan membantu dalam hijrah Nabi SAW. Sebab tu Asma bin Abu Bakar tuan-tuan digelar sebagai pemilik dua pinggang, pemilik dua tali pinggang. Kenapa? Satu tali ikat perut untuk ikat seluar lah, satu lagi tali untuk ikat makanan. Letak kat perut, ditutup orang kain. Dia bawa nak jumpa Nabi SAW, dia bawa ke ayah dia ni. Tuan-tuan, bahkan Amil bin Furaihah, seorang pembantu, khadam, hamba kepada Abu Bakar, turut bersama dalam hijrah Nabi, bantu Nabi SAW. Sebab itulah sangat sedih sekiranya ada orang kita yang tempat lain, dia seorang-seorang, dia buat ibadat, tak libatkan ahli keluarga langsung. Dia rasa, Ustaz, Alhamdulillah, setakat yang saya fikirlah Ustaz, saya tak pernah miss solat jemaah kat masjid ni. Memang setiap hari kita pergi solat masjid. Kalau saya agak lewat pun saya pergi juga sebab saya nak fadilah berjemaah. Tuan Haji ada ke anak lelaki kat rumah? Ada. Tak ajak ke? Pandai sendiri lah Ustaz. Tuan-tuan dimulakan. Saya sini yang bercakap ni terutamanya, insyaAllah kita nak libatkan ahli keluarga dalam sama-sama menjayakan misi pengabdian kepada Allah SWT. Kan, ajak anak kita. Mungkin hari ni mungkin tak berjaya. Mungkin dah 4 tahun Ustaz saya ajak, dia tak nak pergi Ustaz. Tuan-tuan, mungkin tahun ini okey. Ataupun mungkin kita cukup pesan dalam grup WhatsApp. Okey, alung-alung kat UiTM tu okey tak? Jangan lupa solat berjemaah. Kita cuba buat tuan-tuan. Pesan itu akan diingat sampai bila-bila. Angah jangan lupa tiap Jumaat sedekahlah RM1. Kenapa mungkin dia tak buat tuan-tuan? Satu hari masa kita meninggal nanti tuan dia akan ingat itu kalam yang terakhir atau kalam yang sangat memotivasikan hidup dia. Ada setengah ibu bapa, malas lah Ustaz, dia nak jadi apa ya, adilah, doa je lah.
Tuan-tuan, sementara kita masih hidup, sampaikanlah beberapa patah perkataan yang boleh didetik nanti, mungkin belum masa ni. Saat nanti dia akan fikir balik, dia akan renung balik apa yang kita sebut, tuan-tuan. Baik, apa lagi? Abu Bakar juga menangis gembira kerana menjadi peneman baginda. Beliau juga lah membersihkan kawasan gua. Beliaulah yang berjalan di hadapan baginda dan di belakang baginda. Kejap depan, kejap belakang kan masa lagi tu kan. Kejap depan takut depan tembak Nabi. Kat belakang takut belakang tembak Nabi. Kan panah kan. Maka sentiasa jaga Nabi. Sebab tu tuan, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini diletakkan statusnya sahabat yang paling tinggi. Darjat dia antara ribuan sahabat, makam yang paling tertinggi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai menjelang saat Nabi wafat, Nabi dah tak mampu solat, menjadi imam solat berjemaah. Nabi tak boleh dah. 11 hari yang terakhir Nabi masih lagi boleh dipapah. 3 hari sebelum Nabi wafat, Nabi tak mampu dah solat berjemaah. Maka Nabi lantik seorang, bukan Nabi lantik Nabi syarat kepada Abu Bakar untuk jadi imam solat. Masa ni Abu Bakar kata, ya Rasulullah. Dalam hadis yang lain katanya Abu Bakar, tidak layak anak Abu Quhafah menjadi imam di tengah-tengah manusia yang adanya Rasulullah SAW. Tak layak bagi anak Abu Quhafah. Sebab nama sebenarnya apa tuan? Nama sebenar Abu Bakar apa? Ulang kaji balik. Nama sebenar Abu Bakar. Ingat tak? Ingat. Okey, nama sebenar Abu Bakar kan, nama asal dia Abdul Ka'bah. Nama asal dia sebelum Islam Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah. Bila dia masuk Islam, Nabi tukar nama dia kepada Abdullah, hamba kepada Allah, bukan hamba pada makhluk. Jadi Abdullah, tapi lebih dikenali dengan nama Abu Bakar. Abu Bakar ni Melayu orang Arab Abu Bakar. Dia matikan ra tu Abu Bakar. Orang Melayu bakar. Pernah makan tak cendol bakar tuan? Ramai orang kena tertipu kan. Orang luar datang, bahkan makcik saya pun datang daripada jauh, daripada Terengganu. Dia kata, makcik nak pergi cendol bakar tu, seronok kan. Bakar ni mesti lain, sedap kan. Makcik, nama orang bakar tu mesti nama orang. Ya Allah, dia gelak. Ya ke? Dekatnya nama Abu Bakar kat orang Melayu kan, Bakar. Tapi sebenarnya Abu Bakar. Nama sebenarnya Abdullah bin Abi Quhafah, ataupun ada satu riwayat kata Abdullah bin Utsman Abi Quhafah. Wallahu a'lam bisawab. Tapi ayah dia Abu Quhafah. Itu kelebihan As-Siddiq. Sebab tu kita juga nak menafikan dakwaan orang Syiah yang dia kata sahabat yang paling rapat dengan Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi dia mengkafirkan sahabat yang lain. Tuan, ini dalil kita banyak cerita bahawa Nabi mengutamakan Abu Bakar berbanding yang lain. Termasuklah menjadi imam solat bagi sekalian jemaah sahabat-sahabat. Baik, habis tentang ibrah. Ada soalan saat ini tuan? Mungkin ada perkongsian? Tak ada Kalau tak ada, saya nak bagi pada yang terakhir tentang taubat. Boleh tuan Taubat ni kita ambil masa dalam 40 minit ke setengah jam? 10 minit lah, 10 minit insyaAllah. Baik tuan, apa kaitan taubat dengan hijrah? Apa kaitan taubat dengan hijrah tuan-tuan? Baik. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha." Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad mengatakan bahawa tidak terputus hijrah sehingga terputusnya taubat, dan tidak terputusnya taubat sehingga terbitnya matahari di sebelah barat. Hadis sahih. Katanya ulama, berdasarkan hadis ini, taubat adalah sebahagian daripada hijrah. Kalau orang tanya apa yang boleh kita ambil dari hijrah Nabi ni, taubat, renew taubat, membaharui taubat. Jangan kita memadai dengan taubat yang 2 tahun lepas, taubat yang selepas tahun yang lepas, taubat yang Ramadan yang baru ni, taubat yang mungkin minggu lepas. Tuan, Nabi SAW, taubat Nabi sekali seumur hidup ke? Tak. Dalam sebuah hadis Nabi bersumpah atas nama Allah, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi." Sesungguhnya aku bertaubat pada Allah, istighfar pada Allah fil yaumi, dalam tiap-tiap hari, akthar min 70 marrah, lebih 70 kali. Nabi sungguh-sungguh nak bagi tahu pada sahabat, aku tiap-tiap hari istighfar taubat pada Allah berapa kali tuan? 70.
70 kali. Kan kita tu, bukan kita lah, saya tuan, saya tak ikut lah, orang lain tuan dekat Senegal, setahun sekali kadang, kalau buat dosa baru taubat kan. Tuan-tuan, Nabi yang maksum, yang terpelihara dosa dan dosa dulu dan kemudian, tetap istighfar, taubat. Sebab tu tuan, dalam satu hadis, saya nak kongsi tuan-tuan, macam mana boleh kita laksanakan benda ni. Dalam satu hadis, bukan satu hadis, banyak hadis riwayat Aisyah. Aisyah sendiri, Aisyah kata apa tuan-tuan? Menjelang saat Rasulullah SAW nak wafat, Nabi ada tambah satu istighfar dalam solat Nabi. Saat Nabi rukuk, saat Nabi sujud. Tuan-tuan boleh cek hadis yang sahih. Sama ni kita baca dalam tasbih rukuk dan sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil azimi wa bihamdih, tuan-tuan. Tuan-tuan, tambah satu lagi. Wa atubu ilaih, ataupun Allahumma ghfirli. Ada yang sahih. Contoh kita masa kita rokok, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azim, Allahumma ghfirli, Allahu akbar, sami Allah. Tambah Allahumma ghfirli dalam hadis yang sahih. Nabi menjelang saat Nabi nak wafat, Nabi baca. Kita tahu tak bila kita nak mati, tuan? Tak tahu. Maka saat ini juga saya pun cuba amalkan. Tiap-tiap sekali kita sujud dan rukuk, sekurang-kurang satu istighfar kita tambah satu. Kan? Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, Allahumma ghfirli. Sebab tu tuan, kalau tengok dalam surah An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang bantuan dan kemenangan Islam, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu lihat bagaimana orang ramai berbondong-bondong memeluk agama Islam, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir, kata Allah, maka bertasbihlah kamu pada Allah, maka bertahmidlah kamu pada Allah, dan istaghfiruh, dan kamu istighfar pada Allah. 3 kena ada. Tahmid, tasbih, istighfar. Dalam rukuk dan sujud kita selama ni, kali kedua geram tu, ustaz ni nak solat. Maka tambah satu Allahumma ghfirli, boleh tuan? Tambah pendek je Allahumma ghfirli, ataupun tak hafal ustaz, ayah Allah, astaghfirullah pun boleh. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, astaghfirullah. Tuan-tuan boleh cek dalam hadis, ada banyak versi istighfar dari panjang dari pendek. Ini yang pendek lah. Mudah-mudahan dengan sujud dan rukuk kita ni jadi macam Nabi, tiap-tiap hari ada taubat dan istighfar pada Allah. Sama juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai semua manusia, lelaki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin. Ya ayuhan nas, semua manusia lah. Tubu ilallah wastaghfiruh, taubatlah pada Allah semua sekali. Istighfarlah pada Allah semua sekali. Fa inni atubu wastaghfiruh, kerana aku semuanya taubat dan istighfar pada Allah. Mi'ata marrah, 100 kali. Tadi 70 kali dalam hadis versi Muslim ni, 100 kali. Versi, tuan-tuan ingat, versi Bukhari 70 kali, versi Muslim 100 kali. Tiap-tiap hari Nabi buat. So kalau tuan hitung balik, Masya Allah, mungkin dalam solat tadi, bayangkan setiap kali solat fardu sunat, mungkin lepas kita solat, kita ada istighfar, keluar bila air kita istighfar. Insya Allah mudah-mudahan sampai pada 70 ke atas. Baik, taubat. Sampai bila kita boleh bertaubat? Anytime, anywhere. Saya nak ceritakan tuan-tuan yang mulia kan, pernah dengar tak kisah cerita yang Nabi cerita, seorang lelaki yang bunuh 99 orang? Pernah dengar tak? Semua pasti dengar cerita kan. Ada tak kaitan dengan hijrah cerita ni? Ada. Apa kaitannya? Kita tengok macam mana satu hari lepas dia bunuh 99 orang, dia nak taubat. Dia nak hijrah lah, dia nak taubat. Maka dia kata, saya nak cari orang yang paling alim kat dunia ni. Dalam hadis ni Nabi cerita Nabi kata, saya nak cari orang yang paling alim kat dunia ni, saya nak tanya, apakah Allah terima taubat saya kalau saya nak taubat walaupun saya dah bunuh 99 orang? Tuan-tuan, maka dijumpalah seorang rahib, seorang ahli ibadah yang kuat ibadah. Dia berjumpa pakcik ni, ustaz ni, bagi dia ustaz lah. Dia jumpa, dia kata, Syekh, saya ni gangster tau. Saya dah bunuh 99 orang. Jadi saya nak tanya, apakah Allah ini terima taubat saya kalau saya nak taubat hari ni? Apakah taubat Allah akan hapuskan semua dosa saya bunuh orang ni sebab 99 orang ni? Maka jawab rahib tadi, dia kata apa? La. Mana mungkin 99 orang kot.
Kalau bunuh kucing pun ni orang pandang teruk dah. Bunuh orang. Bukan seorang. Ni, dekat office bunuh, dekat pejabat bunuh, tepi jalan dia bunuh, masuk pula kampung dia bunuh. Ramai orang. Maka orang ni kata, teruk sangat. Allah tak terima lah seorang yang tak terima taubat. Apa yang berlaku tuan? Dia bunuh, genapkan 100 orang. Kata Nabi, fakammala bihi mi'ah. Lengkap 100 orang dia bunuh. Geram sangat. Ada ke Tuhan tak terima? Tapi tuan dia tak putus asa. Dia cari lagi. Kata Nabi SAW, sa'ala an a'lami ahlil ardi. Dia cari siapa yang paling alim atas dunia hari ni. Aku nak jumpa dia. Maka dia jumpalah seorang lelaki yang Nabi sebut rajulin alim. Orang yang alim. Tadi orang yang abid, kuat ibadah. Belum tentu alim. Yang kedua ni dia jumpa orang alim, berilmu. Dia tanya, saya dah bunuh 1 orang ni Pak Long. Pak Long lah atau Pak Cik ke. Saya dah bunuh 1 orang. Saya nak tanyalah, fahal lahu min taubah. Apakah Allah terima taubat saya kalau saya nak taubat hari ni? Apa jawapan orang lelaki yang alim ni? Dia kata apa? Naam, wahai pemuda, awak dah bunuh 100 orang, awak boleh taubat dan Allah Maha penerima taubat. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada penghalang antara kamu dengan Allah SWT. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, taubat ini sampai kiamat Allah akan buka pintu taubat. Sampai kiamat. Dalam hadis kata Nabi, pintu taubat akan dibuka sampailah matahari terbit di sebelah barat. Terbit di sebelah barat, tak terima dah. Selagi mana belum terbit di sebelah barat, taubatlah banyak kali. Dosa taubat, silakanlah. Jangan terpengaruh dengan hasutan syaitan. Awak ni dah banyak dosa, tak taubatlah. Jangan. Ulama kata, boleh tak kita mengulangi dosa taubat? Boleh. Persoalannya, apakah yang terakhir kita mati nanti dalam maksiat ke dalam taubat? Itu je nak tanya. Kalau sempat taubat, alhamdulillah. Kalau tak sempat, itu yang risau. Sebab tu akhirnya jaga taubat tu. Maka Nabi kata, orang ni kata apa? Wahai abang, kalau abang nak taubat, hijrahlah. In talik ila ardi kaza wa kaza. Pergilah kamu wahai pemuda ke tempat ini fa inna biha unasan ya'budun Allah. Tempat itu wahai pemuda, ramai manusia yang sembah Allah. Tuan-tuan nampak ni kita cerita pasal hijrah kaitan dengan taubat kan? Macam mana kadang kala nak hijrah nak berubah kena hijrah tempat. Tuan-tuan kalau ada anak tuan-tuan, ni pengalaman saya sendiri Kalau ada anak tuan-tuan yang memang kat kampung memang tak jadi apa, ustaz memang asyik keluar malam, lepak dengan kawan dia, naik motor sebagainya. Kadang saya risau, yelah kita ni orang agama tapi anak-anak kita ni kadang lepak dah macam-macam cara dah. Tuan-tuan, cara yang paling akhir, hijrahkan anak kita tuan-tuan. Sama ada hijrah belajar tempat lain ataupun mungkin bekerja ke tempat lain. Kalau duduk sekali dengan kawan di kat kampung, dia payah nak ubah. Sebab itulah kata lelaki yang alim tadi, pemuda, kalau awak nak bertaubat pada Allah, nak berubah, pindah ke tempat yang lain. Ardi kaza wa kaza. Maka lelaki ni pindahlah ke sana. Dalam perjalanan tuan-tuan, ni semua kita dah tahu cerita ni, dia mati terus. Allah tarik nyawa dia, malaikat maut datang, ambil nyawa pemuda ni. Kan dia daripada tempat dia yang dia buat maksiat dulu dengan tempat dia hijrah ni, kat tengah-tengah perjalanan on the way ni, dia mati tuan-tuan. Datang malaikat maut, datang malaikat rahmat, datang malaikat azab, dua-dua berebut mayat ni. Ini hadis yang sahih Bukhari Muslim. Berebut, siapa nak uruskan mayat ni? Bagi malaikat rahmat, orang ni aku uruskan sebab dia dah nak bertaubat pada Allah. Malaikat azab kata apa? Dia tak pernah buat satu pun kebaikan lagi. Dia adalah hak aku, kata malaikat azab. Bukan bergaduh lah maknanya, berbahas, berbincang. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, Allah utuskan orang lagi malaikat menyamar jadi manusia tengah-tengah untuk mengadili. Kata malaikat ini, kata apa? Ukur jarak tempat dia mati dengan tempat asal dia, dengan tempat dia nak hijrah ni, mana yang paling dekat? Tuan-tuan, Allah perintahkan malaikat ukur mana jarak yang paling dekat. Mana yang paling dekat, maka itulah yang lebih berhak pada dia. Maka dia ukur-ukur, dan rupanya jarak tempat dia mati tu dengan tempat yang dia nak hijrah tu lebih dekat. Maka kata Nabi SAW, malaikat rahmatlah yang menguruskan dia, yang beri rahmat pada dia. Nak cerita je tuan, yang pertama kena ada juga kata elemen-elemen penghijrahan tempat. Setengah keadaan lah. Kalau dia agak dia mampu, ustaz saya kat negeri orang kafir, negeri yang payah nak amal ke Islam macam mana ni, setengah ulama dia kata hijrahlah kamu keluar. Kalau kamu rasa kamu kuat, kamu boleh jaga agama, kamu boleh zahirkan Islam, silakan. Tapi kalau tak boleh,
Pandangan ulama pertama dia kata apa? Sunat hijrah. Pandangan yang kedua, wajib hijrah. Wajib keluar tuan-tuan. Ini ulama khilaf lah tentang kalau tempat yang kita duduk ni tempat yang tak boleh kita zahirkan Islam. Itu tentang taubat dan juga hijrah. Boleh? Ada soalan Ustaz ni ataupun mungkin Ustaz nak tambah? Tak ada. Tuan Imam kita mungkin ada nak tambah? Belum. Ibu-ibu ada ke nak tambah? Masih banyak lagi ni. Cuma dah 9 kan. Kita stop dah. Kita dah tercapai pun tentang taubat tadi. Bagaimana antara yang boleh kita ambil pada hari inilah saya yang bercakap ni. InsyaAllah kita hari-hari kita renew taubah kita sampailah ke penghujung nyawa kita. Mudah-mudahan itu sebahagian tanda kita sentiasa nak hijrah makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam satu hadis yang lain kata Nabi SAW, al-ibadah fil harji kehijrah ilayya. Ibadah yang kamu lakukan pada zaman harju ini umpama kamu hijrah kepada aku. Nabi kata ibadah yang kamu lakukan pada zaman ini, zaman harju, zaman perang, zaman fitnah ini umpama kamu hijrah kepada aku. Jadi tuan-tuan, saya bercakap ni terutamanya sama-sama kita hijrah, nilai ibadah kita makin hari makin cantik, makin khusyuk, makin kualiti, makin bertambah dan sebagainya. Itu juga sebahagian daripada erti hijrah. Tak perlu buat amalan baru pun. Konsisten dan tambah baik apa yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Tak ada Kalau tak ada, saya kira jam pun telah menunjukkan jam 9. Jadi apa yang boleh saya tutup kesimpulan yang boleh kita buat ialah antaranya hijrah kepada yang lebih baik, dan kita ingat juga keluarga kita jangan kita seorang-seorang. Simple je, dalam grup WhatsApp family tu tuan-tuan sampaikan pesanan-pesanan yang baik sekali-sekala pun tak apa, supaya nampaklah seorang anak dia akan tengok pesanan mak ayah dia. Bila-bila lagi mak ayah dia seorang yang dah pun berumur, dia akan kenang. Yang kedua tuan-tuan, esok malam ni, malam 10 Muharram, dan kita ada satu sunnah Nabi SAW yang dianjurkan ialah berpuasa 10 Muharram. Tadi kita puasa Tasu'a kan, 9. Esok 10 jadi siapa yang Allah beri keringanan, kekuatan pada dia, insyaAllah sama-sama kita berpuasa. Sebab itu sunnah Rasulullah SAW, bahkan Nabi perintah kepada sahabat Nabi. Sebab orang Yahudi puasa, orang Yahudi puasa kan, Nabi pergi Madinah, Nabi kata, kenapa puasa semua ni? Mereka kata sebab Nabi Musa puasa, sebab berjaya lari daripada tentera Fir'aun kan. Jadi kata Nabi, kami orang Islam ni lebih berhak puasa hari ni. Jadi tuan, kita nak sahut hijrah Nabi. InsyaAllah tahun ini azam, walaupun esok hari Jumaat, disebabkan peristiwa, boleh tak ada masalah kita puasa pada hari Jumaat. Pagi ni kita bersahur, ajak anak kita nak sama puasa ataupun tidak, kita kemudian sahur dulu, dapat pahala. Dan doalah banyak-banyak dalam waktu bersahur. Dan kalau ada kesempatan buka puasa kat surau kita ni ke, dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah tuan, mazhab Syafi'i terutamanya, sunatnya 3 hari 9, 10, 11. Tak mampu 2 hari 9, 10. Tak mampu sehari 10. Tak mampu juga tak puasa lah. Sunat je. So kalau tuan rasa tahun ni saya nak lebih baik tahun lepas, nak ambil yang 3 hari. Kita tadi dah puasa Alhamdulillah. So hari ni, esok yang kedua, kemudian hari Sabtu yang ketiga. Ini yang paling afdal lah. Tak mampu juga ambil 2 hari je, 9 dan 10. Ada pandangan yang kedua, tak mampu terlepas 10 dan 11 pun boleh 2 hari tu. Tak mampu juga 1 hari esok saja, tak mampu juga dah puasa lah. Sunat aja. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi saya kira setakat itu sajalah Tuan Haji perkongsian pada malam ini yang sangat ringkas, yang sangat saya rasa dah tuan-tuan pun dah tahu. Sekadar saya nak ulang untuk diri saya sendirilah. Jadi yang baik tu datangnya daripada Allah SWT, yang lemah tu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya. Wallahu a'lam bishawab. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma adkhilhu 'alaina bil amni wal imani was salamah wal islami wa jawari minasyaitan wa ridwani min rahman. Ya Allah Tuhan kami, masukkanlah kami pada tahun baru ini ya Allah, pada tahun Muharram tahun ini 1445 ya Allah, kepada kami dengan disertai dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, perlindungan daripada syaitan dan syaitan dan juga was-was
dan keredaan daripada Ar-Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.